Dah lah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sihat ah? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Minta maaf Ustazah, lambat sikit. Hari ni tadi ada sedikit masalah. Sepatutnya kita berlangsung jam 3 petang. Kita bawa ke 3.50 petang pada petang ni insya-Allah. Alhamdulillah, pada petang ini terima kasih Ustazah sebab memenuhi jemputan secara media sosial bersama Aman Palestin Pulau Pinang dalam slot Medan Ilmu Aman Palestin Pulau Pinang, insya-Allah Ustazah. Jadi Ustazah, pada petang ini kita akan membicarakan tentang anak yatim. Jadi anak yatim ini tajuk pun istimewa pada petang ini, insya-Allah tajuk sendiri yang diberikan oleh Ustazah sendiri, insya-Allah. Jadi Ustazah, kita faham anak yatim ini satu benda yang dimuliakan di dalam agama, terutamanya dalam agama Islam. Nabi SAW sendiri pun mengangkat darajat anak yatim di sisi agama Islam. Atau Nabi tersebut, aku dengan anak yatim ni macam dua jari Ustazah, betul macam tu? Lebih kurang macam tu. Jadi Ustazah, kita nak pendek bicaranya, nak tanya kepada Ustazah, apakah pengertian anak yatim dan kedudukan anak yatim dalam Islam? Mungkin Ustazah boleh terangkan secara ringkas pada petang ini ataupun secara lebih mendalam mengenai pengertian anak yatim dan kedudukan anak yatim di dalam Islam, yang mana Nabi sebut. Mungkin pengertian yang Ustazah boleh bawa insya-Allah pada petang ini. Silakan Ustazah. Okay, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada saudara Ikram yang bersama saya pada padang ni. Begitu juga dengan semua yang rakan FB kita. Yang mudah-mudahan Allah memberkati majlis kita pada hari ini. Alhamdulillah. Kita mulakan dengan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Begitu juga ayat daripada surah An-Nisa, wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalu khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Di dalam masalah ataupun kalimah anak yatim yang kita nak bincang pada hari ini sebagai tambahan ilmu kita di waktu petang ni, insya-Allah. Ya, betul. Dalam Al-Quran Allah ada menyebut kalimah yatim sebanyak 23 kali. Sebanyak 23 kali Ustaz. 20 kali, diulang 23 kali kan. Tadi dalam surah Insan dan jangan dalam surah An-Nisa Ustazah ada sebut 2 kali, dan mungkin kita boleh cari lagi lah 21 tempat lagi yang mana kan. Jadi masya-Allah, apabila Allah mengulang-ulang sesuatu kalimah tu, sebenarnya Allah nak memberitahu pada kita perkara tu mestilah ada keistimewaannya. Kan? Jadi kita tengok dari segi sudut bahasa, kita tengok dalam kamus Dewan edisi keempat, dia ada mengatakan kalimah yatim ni bagi seseorang yang kematian ayah ataupun ibu. Kalau kematian ibu dan ayah dipanggil anak yatim piatu kan. Tapi kalau kita tengok dalam istilah lisanul Arab, dia ada beberapa perbezaan lah. Maksudnya bagi yatim ni anak yang kehilangan ayah sahaja dipanggil yatim kan. Dan kalau binatang, yatim bagi binatang anak yang kehilangan ibu. Jadi kalau kita ambil istilah kamu bahasa kita lah kan hari ni, sama ada anak tu kehilangan ayah ataupun ibu dipanggil anak yatim. Kalau kehilangan kedua-duanya adalah yatim piatu kan. Jadi dalam Islam, dalam Islam memang sangat-sangat syariat menggalakkan kita bersikap suka membela, segera menjadi penyelamat kepada anak yatim. Saling kita melindungi mereka, sentiasa memuliakan mereka.
Dan kerana apa? Kerana mereka ni ataupun anak yatim ni termasuk golongan du'afa. Kan, orang yang lemah, du'afa kan. Jadi kalau kita tengok dalam riwayat Abu Dawud, dinilai sahih oleh Imam Albani, sesiapa yang yatim tu apabila dia sebelum balik, yang dikatakan la yutmam ba'dal ihtilam. Maksudnya dikategorikan anak yatim itu adalah mereka yang kehilangan bapa dan belum mencapai umur balik. Jadi di usia yang kira awal remaja ni kan, dia sangat-sangat memerlukan kepada bantuan, kasih sayang. Sebab apa? Sebab tangan yang lembut sentiasa membelai dia tak ada kan, kalau dia tak ada ibu. Dan dia juga memerlukan kepada hati yang menjaga dia, hati yang mengambil berat, itu hati seorang ayah yang dah tak ada kan. Jadi di usia yang macam ni lah, anak-anak tersebut ingin ada pengganti untuk dia dibelai, dia diawasi kan. Lebih-lebih lagi hari ni kalau kita tengok anak yatim ni sangat mencabar kehidupan dia. Sebab apa? Sebab dunia ni penuh dengan kalau kita tengok media sosial kan, sekiranya kita tak ada orang yang tak ada orang nak jaga dia di usia muda tu, usia remaja yang belum balik tu, dia mungkin terkesan kepada gejala sosial. Jadi sekiranya ada di sana wali dia yang mengambil tanggungjawab ayah yang tak ada, mengambil tanggungjawab setelah ibu dia tak ada. Jadi kita boleh selamatkan anak-anak ni daripada gejala terkena kepada ataupun terkesan dengan gejala jenayah kan, wali'azubillah lah. Kalau kita pandang jauh lagi, syariat Islam syarat dengan ajaran mulia yang memerintahkan kepada penjaga yang mempunyai hubungan kerabat dah. Hubungan kerabat dengan anak yang kehilangan ibu ayah itu, supaya melakukan ihsan ataupun bertanggungjawab dalam mendidik, mengasuh, membimbing, membantu, sehinggalah anak tadi boleh di depan dia tu, ataupun dia nampak ke mana dia nak bawa diri dia tu kan. Kalau tengok dalam sejarah pun, sekiranya Allah menguji anak-anak tersebut ketiadaan penjaga, pembimbing, tidak ada kasih sayang ibu ayah, dia tak semestinya tak dapat tak dapat ke depan dalam masyarakat. Kerana kalau kita tengok beberapa tokoh yang terkenal dalam Islam, mereka juga diuji kehilangan ibu ayah di awal usia, tetapi mereka hebat kerana ada di sana orang yang membantu, masyarakat yang menyelamatkan dia. Di antaranya ialah kita tengok cucu Rasulullah sendiri pun, itu Sayyidah Zainab kan, hebat dia, seorang yang hebat. Walaupun dia kematian dikatakan anak yatim di awal usia. Begitu juga imam kita Syafi'i kan, Imam Syafi'i kalau kita tengok sejarah dia termasuk anak yatim. Begitu juga dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dia tengok menjadi tokoh yang hebat, menjadi pembimbing masyarakat. Begitu juga dengan Imam Al-Bukhari kan. Kita juga tengok Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Begitu juga dengan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mereka semua tu adalah menjadi tokoh yang hebat walaupun diuji di awal usia, kehilangan ibu dan juga ayah di usia yang kecil. Masya Allah kan. Jadi itulah harapan kita apabila kita menjadi berhadapan dengan anak yatim, kitalah orang yang membantu, kitalah yang jadi penyelamat mereka, dan kita tak nak mereka ni termasuk golongan orang yang dianiaya dan dizalimi. Okey, itu saja untuk awal kalimah kita hari ini. Begitu, jadi apa yang melalui Ustazah sampaikan tadi, memang ada tempat anak yatim di sisi Islam, sehingga kan disebutkan 23 kali di dalam Al-Quran. Ustazah sebut 2 kali dah tadi. Jadi Nabi SAW sendiri pun juga seorang anak yatim. Ya, betul-betul. Orang yang hebat Ustazah sebut tadi, salah seorang yang hebat adalah Nabi kita sendiri. Masya Allah, Ustazah sebut tadi Imam Syafi'i, Imam Hanbali.
semua ni orang-orang yang hebat. Kalau kita lihat Ustazah, ana amat terkesan dengan satu kata-kata ni. Dia apabila orang ini kehilangan orang-orang yang paling dia rapat, dia akan bangkit menjadi orang-orang yang hebat. Anda terupalah dari mana anda dekat. Tapi dia, Masya Allah, memang hebatlah orang-orang ni. Imam Syafi'i sendiri, Imam Hanbali, atau Rasulullah SAW sendiri jadi seorang Nabi yang cukup hebat, menjadikan umat dia juga yang hebat pada hari ini, insya-Allah. Jadi Ustazah, selepas mana Ustazah menerangkan kedudukan anak yatim, kelebihan anak yatim kepada ni, Ustazah sebut tadi du'afa, orang-orang yang lemah. Tapi kita perlu membantu mereka, Ustazah. Jadi kita ni orang yang ada sedikit kelebihan, ada sedikit lebihan wang yang dikatakan di dalam poket kita ni, bukan semua adalah dalam poket kita ni adalah duit kita, tetapi juga adalah duit mungkin juga duit anak-anak yatim ni adalah dalam poket kita, Ustazah. Jadi Ustazah nak tanya soalan yang keduanya, mengapa perlu membantu anak yatim terutamanya di Palestin? Tu soalan yang mungkin kita boleh relate pada petang ni, Ustazah. Perbincangan kita pada petang ni, insya-Allah. Silakan, Ustazah. Okey, insya-Allah. Kita masih lagi berada dalam medan ilmu yang bertajuk apa hari ini? Gembirakanlah hati anak yatim. Dan saya Allah gembirakan hati kita. Kan? Okey, masya-Allah. Anggota yang menjadi pandangan Allah adalah hati. Kan? Allah memandang hati kita. Jadi pada petang ni kita nak membawa hati kita lah. Sebab tak ada orang yang tak nak gembira, kan. Dan jadi antara yang membolehkan hati kita gembira apabila kita membantu orang, lebih-lebih lagi anak yatim, kan. Sekali lagi saya harap semua kita berada dalam emosi yang baik lah, kan. Cuba kita nak bawa perasaan kita untuk menyelami perasaan orang lain ni. Kita semestinya memastikan emosi kita emosi yang stabil. Sebab semua ramai di kalangan kita, kan, mengharapkan dapat rentas negeri, balik kampung. Tapi masih lagi tak tercapai hasrat, kan. Jadi emosi kita tak berapa nak stabil sikit, kan. Jadi kita insya-Allah alhamdulillah. Jadi insya-Allah Ustazah harap seperti yang bersama Ustazah pada petang ni, emosinya masya-Allah stabil, insya-Allah. Jadi okey, kenapa kita kata anak yatim Palestin, kan? Kenapa bersungguh-sungguh sangatlah amal Palestin Pulau Pinang pada petang ni nak mengajak masyarakat semua bersama-sama untuk membantu anak yatim di Palestin. Okey. Masya-Allah. Anak-anak yatim apabila dilahirkan, maksudnya semua orang apabila dilahirkan dimudahkan untuk dilahir ke dunia, semua mempunyai cita-cita yang besar. Semuanya mempunyai cita-cita yang besar. Dan kalau kita tengok fokus kepada negara Palestin, anak-anak inilah yang akan membesar dan menjadi pejuang-pejuang yang berada di barisan hadapan. Yang menjadi wakil kita. Dan kita tahu, kan, sebelum ni pun mungkin medan ilmu sebelum ni pun mungkin ada menceritakan apakah Palestin, di manakah Palestin, kenapa Palestin, kan. Jadi anak-anak inilah yang harapan besar kita adalah untuk membesar, dan mereka inilah yang akan berada di barisan hadapan berdepan dengan musuh-musuh Islam, kan. Jadi apabila kita mengharapkan mereka mewakili kita, semestinya kita mesti membantu dia sebaik-baik mungkin, kan. Mereka lah yang akan mempertahankan Masjidil Aqsa, kan. Dan yang mana hari ini kita lihat masih lagi terjajah dan dijarahkan oleh Zionis dan juga proksi-proksi dia. Jadi sokongan kita dalam membela anak-anak yatim di sana, kan, kerana apa? Kerana ayah mereka telah syahid, kan. Masya-Allah, kalau kita tengok ailah ataupun keluarga sesebuah keluarga di sana di bumi Palestin, Allah Taala memberi rezeki yang ramai,
kan. Ala akalnya sekurang-kurangnya 7 orang, lebihnya berbelas-belas orang kan. Jadi sesuai lah kan, bumi barakah itu di apa, Allah lahirkan hamba-hamba Allah yang ramai untuk menjadi wakil kepada kita kat sini untuk menjaga bumi Palestin. Dan kalau kita tengok lagi, mereka memerlukan juga kepada pendidikan kan, meneruskan kehidupan. Jadi kitalah yang mesti membantu mereka. Kalau kita tengok sekarang ni penduduk di bumi Gaza sendiri pun melebihi 2 juta orang, dan kalau kita tengok lagi apa yang telah ditulis di media, lebih pada 30,000 menjadi yatim. Lebih pada 30,000 menjadi yatim. Jadi lebih Jadi bukan hanya mereka ni kehilangan ibu bapa saja. Kalau kita tengok di berita-berita, anak-anak yatim ni juga kehilangan mata, kehilangan kaki, kehilangan anggota disebabkan oleh keadaan bom, yang kena bom dan sebagainya kan. Jadi bukan setakat yatim tu hilang ibu bapa, hilang anggota-anggota yang memerlukan mereka untuk hidup, meneruskan kelangsungan hidup mereka. Jadi anak-anak inilah kita kena faham sebagai generasi penerus untuk menjaga bumi barakah kan. Mereka lah anak-anak yang di sanalah dikatakan bakal mujahid dan mujahidah yang terbaik kan. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok lagi, dengan kita memuliakan anak-anak yatim ini kan, kita menanggung kos dia, kita membantu untuk dia meneruskan pendidikan dia. Kita sebenarnya telah pun dijami oleh Allah melalui Rasulullah SAW kan, seperti mana yang disebut oleh saudara Ikram tadi di awal kita punya majlis ilmu tadi kan, maksudnya berada bersama Rasulullah, maksudnya jaminan orang yang membela anak yatim untuk dia meneruskan kehidupan dia, untuk menjadi generasi yang terbilang, gemilang dan cemerlang kan. Jadi kita akan diganjari oleh Allah SWT berada bersama Rasulullah di syurga. Sekiranya hati kita ni keras dengan kita membantu anak yatim, hati kita ni akan dilembutkan oleh Allah. Kan, kita ni banyak keperluan-keperluan kita kan. Dengan kita membantu mereka yang memerlukan, maka kita dimudahkan segala keperluan kita kan. Lebih-lebih lagi kita mengharapkan kehidupan di akhirat nanti ada yang menjadi perlindungan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kita sentiasa didendangkan dengan hadis yang menceritakan jaminan bagi anak sesiapa yang membantu orang-orang yang dalam kesusahan. Lebih-lebih lagi lah mereka yang terdiri pada anak-anak yatim kan. Di antaranya yang maksud hadis, barang siapa yang menghilangkan kesusahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di akhirat. Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesulitan di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutup aib Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di akhirat. Dan last sekali, sentiasa kita berada dalam kita punya pegangan kita, Allah akan menolong hambanya selama mana hambanya menolong saudaranya. Ni hadis riwayat Muslim kan. Itu ada antara kenapa kita kena faham pada petang ni tentang pertolongan pada anak-anak yatim. Dan kenapa anak yatim Palestin? Sebab mereka lah yang akan menjadi pejuang-pejuang di barisan hadapan, mengganti kita untuk menyelamatkan bumi wakaf umat Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu penerangan yang panjang lebar. Panjang lebar ke panjang lebar Ustazah? Pada petang ini dengan Ustazah Hayati, insya-Allah itu dari situ kita memahami bahawa begitu perlu kita membantu anak-anak yatim terutamanya di Palestin bagi menjadi barisan frontliners kepada umat Islam di sana untuk menjaga tanah wakaf umat Islam. Tadi Ustazah sebut amat terkesan dengan satu keluarga bumi barakah, satu keluarga 5-6 orang anak. Ini menjadikan adalah satu hikmah kenapa ialah yang meninggal
yang baru lahir itu kerja Allah Taala. Jadi Ya, betul. ini semua ada hikmah dia, yang pergi tak pergi, tapi yang meneruskan tetap ada. Jadi kita ni nak duduk dekat mana? Betul Ustazah? Nak duduk dekat mana? Sama ada kita nak tengok saja ataupun kita nak bersama-sama gerombolan-gerombolan ini untuk mempertahankan tanah suci umat Islam. Jadi Ustazah, kita nak berhenti saat kita nak bagi peluang untuk VT pada petang ini. Ada sedikit selengan video, mungkin Ustazah nak lihat saat ke, kan? Ahlan. Mula InsyaAllah Ustazah, kita tengok sikit VT. Untuk kita bantu. Tambahan lagi, anak yatim itu adalah daripada mereka yang hidup serba kekurangan. Kehidupan anak yatim di Palestin memberi gambaran jelas kepada dunia bahawa masih ada golongan yang mengharapkan sokongan. أول ما اتصابت ما كنتش أحكي ولا أتنفس من المريء، كانوا حاطين لي هالة صفيرة أتنفس منها، ما كنتش أشوف ولا حاجة قدامي. لما كنت في المستشفى كانت كلها عندي الدنيا ليل. عمو في وين أبوك؟ وين مات؟ يا الله يوفقك، لا تتركني. الله يعدي عليك، لا تتركني يا الله. يا الله صبرني يا رب يا رب يا الله. عمّا جبلنا عمّا جبلنا Alhamdulillah, sedikit selingan video pada petang ni Ustazah. Alhamdulillah Ustazah, pada petang ni kita mungkin nak mendengar sedikit mungkin penjelasan apa yang Aman Palestin sediakan kepada terutamanya umat Islam, khususnya di bumi Pulau Pinang, amnya di Malaysia, seluruh dunia. Mungkin nak mendengar apa yang Aman Palestin sediakan untuk projek anak yatim. Dalam projek terbaru kita adalah projek Jom Taja. Adalah projek AP yang terkandung adalah projek anak yatim. Jadi macam mana Ustazah, dalam projek anak yatim ni Aman Palestin sediakan ruang kepada masyarakat Malaysia khususnya di Pulau Pinang untuk bersama-sama membantu anak yatim di Palestin. Silakan Ustazah. Okey, Alhamdulillah. Okey, seperti mana kita tengok video tadi kan, ada awal tadi sedar ada ingatkan bahasanya dia orang bukan hanya kehilangan ibu bapa, tapi dia juga kehilangan pendengaran, penglihatan, ada anggota kaki kan. Jadi itulah di antara perkara yang boleh menyebabkan kita berhasrat untuk bersama-sama menaja ataupun membantu memberi sumbangan kepada Jom Taja ni kan. Di antara perkara yang telah Aman Palestin memudahkan masyarakat di luar sana untuk sama-sama membantu meneruskan kehidupan sehinggalah mereka berjaya menjadi tokoh-tokoh yang hebat. Akhirnya pahala daripada bantuan kita tu kita akan raih di syurga nanti kan. Bukan susah, senang saja. Maksudnya ada cara manual, ada cara online kan. Jadi kebiasaannya kalau kita bersama dengan masyarakat tengok golongan yang tak mesra dengan online, kita bagi secara manual lah. Jadi maksudnya masyarakat sesiapa yang berhasrat ataupun ingin bersama dengan menaja anak yatim, kalau kita tengok sebulan RM180 kan, sekurang-kurangnya kita boleh menaja selama setahun kan. Jadi cara manualnya masyarakat di sana di luar sana boleh memberikan maklumat untuk kami mengisi borang. Di antaranya bagi nama yang betul, nama seperti IC kan, alamat yang betul, nombor telefon supaya kita kalau ada masalah kita boleh berhubung. Sekiranya ada email boleh bersertakan dengan email. Begitu juga tajaan tempoh penajaan minimanya hanya setahun. Jadi kalau ada juga cara yang senang untuk kita menyumbang, di antaranya setiap bulan
Okay, setiap bulan, ada kata 3 bulan sekali, mungkin gaji kita mungkin tak dapat sebulan, setiap bulan mungkin dapat setahun sekali ke kan. Jadi kita boleh buat 3 bulan sekali ataupun 6 bulan sekali kita membayar, ataupun boleh bayar langsam. Ramai di antara yang biasa Ustazah hubungi, ada sahabat-sahabat dia membayar langsam setahun sekaligus untuk seorang anak yatim kan. Kemudian apabila dah segala maklumat tu telah diberikan pada pihak PIC Jom Taja, jadi pihak kami akan emailkan ataupun postkan profil anak yang tuan-tuan taja tu kan. Maksudnya ada anak lelaki, ada anak perempuan. Maksudnya biasanya kita orang yang nak menaja ni dia tak kisahlah, yang penting anak tu anak yatim kan. Dia tak kisahlah lelaki ke perempuan kan. Tapi tak boleh bawa mai sini. Tak boleh. Boleh tengok gambar. Dan insya-Allah PIC Jom Taja ataupun kafalah akan berhubung dengan PIC kat sana, dan anak-anak yang kita taja tu kan, dia akan menceritalah kepada kita keadaan dia. Kalau dia dapat peperiksaan cemerlang, dia akan cerita kepada ibu ayah dia kat sini, adik-beradik yang bersama ibu ayah kat sini, menceritakan macam mana keseronokan dia belajar kat sana, macam mana keputusan peperiksaan, dia akan menceritakan kepada kita. Dan sekiranya memang kalau Ana sendiri pun ada pengalaman lah membaca surat-surat mereka, walaupun ringkas tapi mereka menulis daripada hati, maka objektif daripada surat tersebut terkesan pada diri kita kan. Walaupun kita hanya menaja RM180 ataupun kita boleh kongsi dengan keluarga yang lain untuk dapat capai 180. Jadi kita terasa sangat nilai yang di sisi Allah tu kan. Nilai kita hanya 180 tapi di sisi Allah tu nilainya berganda-ganda. Okay. Kemudian kalau kita tak di antara kita ni yang biasa dengan online, maka kita boleh buat potongan bulanan secara tetap melalui bank, dan semuanya akan diuruskan oleh PIC kafalah kan. Maksudnya kita akan bantu untuk mengisi borang tersebut. Yang penting semua maklumat tu kita dapat. Seterusnya boleh terus kepada online, boleh buka laman web Amanah Palestin, www.amanahpalestin.net. Di situ ada, kita boleh klik borang, pilih penajaan, kemudian isi borang kafalah, kemudian hantar dan bayar. Jadi profil tajaan anak yatim tu akan diterima secara automatik. Itu untuk memudahkan lah. Ya. Sekiranya ada kelambatan ataupun ada masalah, boleh tuan-tuan puan-puan semua menghubungi Amanah Palestin yang terdekat di kawasan anda semua. Itu di antara cara yang telah kita cuba untuk memudahkan bagi mana-mana pihak yang ingin menyumbang untuk bersama-sama menaja anak yatim Amanah Palestin. Alhamdulillah. Sedikit penjelasan mengenai bagaimana kita nak membantu anak yatim di Palestin terutamanya. Jadi Ustazah tadi Ana mungkin nak tambah sikitlah soalan mungkin sebagai khulasah pada petang ini. Ustazah dah bekerja bersama dengan Amanah Palestin dalam satu tempoh yang lama. Mungkin ada pengalaman Ustazah sewaktu membantu anak yatim di Palestin ini, mungkin ada pengalaman manis yang Ustazah boleh kongsi dengan pendengar-pendengar di Amanah Palestin Pulau Pinang, terutamanya pada petang ini, insya-Allah Ustazah. Sebelum kita tutup sebagai khulasah pada petang ini. Okey, masya-Allah. Apa yang kita buat ni sebenarnya telah disaksikan oleh Allah kan. Ya. Apa yang kita bercakap, apa kita buat semua adalah saksi. Dan hari ini pun kita membicarakan tentang anak-anak yatim tu juga dengan izin Allah. Jadi masya-Allah, sebenarnya apa yang telah Ana kongsi tentang sesiapa membantu orang yang susah, Allah akan membantu di dunia akhirat. Sebenarnya bantuan daripada Allah SWT tu tidaklah hanya bantuan RM1 kan.
kan. Bahkan kalau kita sihat, kita senang, hati kita gembira, kita ada anak-anak yang senang diurus, kita ada isteri yang tak buat hal, kita ada suami yang sangat-sangat soleh, itu juga di antara pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengalaman bersama dengan Amal Falastine, memang kita sentiasa mengajak saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, dan Masya Allah apabila kita mengajak perkara yang baik, tak ada seorang pun mengholokkan pistol kat kita kan. semua kan dia kata insya-Allah ustazah. Ya, begitu juga dengan staf-staf kami kan. Maksudnya walaupun tak banyak, tapi kami dapat kongsi untuk membantu anak yatim. Kita kongsi 6 orang, dapat RM30 sebulan, kita kongsi boleh taja anak yatim. Sebenarnya dengan RM30 ataupun kongsi ramai-ramai, kita merasai ukhuwah sama-sama kita macam cantik je kan. Ada yang susah kita bantu, ada yang sakit kita sama-sama tolong. Asalnya semua ni adalah keistimewaan ataupun semuanya adalah datang daripada Allah SWT apabila kita semua berganding bahu untuk mengajak masyarakat di Malaysia membantu mereka-mereka yang susah. Maksudnya Allah datangkan, Allah kurniakan kepada kita semua kebaikan kan. Kalau ada yang sakit, mungkin Allah nak uji sabar, sakit pun sekejap je, tu dapat Allah bagi kesihatan kan. Jadi kalau ada yang kebanyakan juga macam kalau dulu masuk Amal Falastine bujang kan, 2-3 tahun dah dapat kahwin kan. Kalau dah kahwin dapat anak kan. Jadi itu juga di antara kelebihan-kelebihan apabila kita membantu orang yang susah, Allah mempermudahkan urusan kita di dunia ni. Masya Allah kan. Ikram pun tak lama lah tu nak berumah tangga kan. InsyaAllah kita doakan, insyaAllah. Jadi untuk akhirnya kan, maksudnya apabila kita mendengar sama ada hari ini ataupun sebelumnya lagi, ataupun kita membaca ataupun kita melihat cerita-cerita yang telah kita paparkan tadi, sebenarnya menunjukkan bersedekah ni adalah amalan yang mulia. Seperti mana telah dijelaskan dalam surah Al-Hadid ayat 18, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innal musaddiqina wal musaddiqat wa aqradullah qardan hasana yudha'if lahum wa lahum ajrun karim. Maksudnya orang yang bersedekah sama ada laki-laki ataupun perempuan, dan mereka meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, Allah akan lipat gandakan balasan bagi mereka dan mereka mendapat pahala yang mulia, ajrun azim. Kan, ajrun azim tu menunjukkan pahala yang mulia. Bentuk macam mana, kita serahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit apa yang kita kongsi pada hari ini menjadikan kita orang yang istiqamah dalam bersedekah kan, kerana dia menguntungkan kita kan. Nampak macam kita keluarkan duit poket kita ataupun daripada akaun bank kita, benda tu nilainya sedikit saja di sisi kita, tapi di sisi Allah amat besar, ajrun azim. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ana rasa itu sebagai khulasah pada petang ini. InsyaAllah ada usaha nak simpulkan lagi sikit ke macam mana? Kita serah pada PIC lah. Alhamdulillah. Itu sebagai kesimpulan pada petang ini. Jadi apa yang boleh anda simpulkan, keperluan kepada kita adalah membantu anak yatim di Palestin adalah amat penting, supaya kita dapat bersama-sama dengan gerombolan-gerombolan di sana untuk meneruskan kerja-kerja dakwah, kerja-kerja jihad fisabilillah. Jadi moga-moga dengan apa yang kita lakukan pada petang ini Ustazah mendapat rahmat dan maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Taala mempertemukan kita di syurga bersama anak-anak yatim di Palestin. Kita doakan dengan asbab kita membantu saudara kita di sana, anak-anak yatim di sana, mengangkat wabak COVID-19 daripada bumi Malaysia ni, insya-Allah Ustazah. Jadi pada petang ini kami di pihak Amal Palestine Filipina mengucapkan
ribuan ataupun jutaan terima kasih atas kesudian Ustazah menunggu Barakallahu pada petang ini. InsyaAllah kita akan bertemu mungkin di media sosial lagi ataupun bertemu berdepan untuk bicara yang lebih panjang insyaAllah Ustazah. Ya Allah. Alhamdulillah. Nampak di Aman Palestin pusat macam sibuk duduk dengar bunyi loceng tu. Tak berhenti tu. InsyaAllah kami doakan, kita doakanlah semoga wabak ini diangkat dan kita dapat bekerja lebih untuk membantu saudara kita di sana insyaAllah. Saudara InsyaAllah. sekali kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi